Yang kita lihat kan tu banyak soalan keluar, tips kan. Ada yang tanya saya, Tuan Aiman, bagilah share sikit apa tips membeli rumah pertama. Okey, macam ni. Tahniah, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan yang memulakan langkah untuk membeli rumah pertama masing-masing. Okey, kalau boleh, secara asasnya saya bagi 3 panduan ini. Pertama sekali, bila kita nak beli rumah pertama ni ataupun kita nak beli rumah, pertama sekali yang kita akan persoalkan, yang kita akan telitikan, yang kita akan kemaskan adalah yang pertama dari segi kapasiti kita dahulu. Ketahui kapasiti ataupun nilai rumah yang sesuai dengan kapasiti semasa. Ini berkait rapat dengan pendapatan bulanan kita dan dia berkait rapat dengan DSR kita. Maksudnya bagaimana? Contohnya begini. Okey, tips ya. Gaji saya 3,000 sebulan sebagai contoh. 3,000 sebulan pendapatan saya, pada mata bank benarkan untuk saya buat pinjaman yang membayar bulanan 70%. Jadi 70% daripada 3,000 membawa kepada 2,100. Maksudnya kalau saya buat pinjaman, bukanlah saya pinjam RM2,100 Maksudnya 2,100 nilai installment bulanannya. Bukanlah kepada satu barang saja, mungkin jadi beberapa perkara. Contohnya loan kereta, loan rumah, loan peribadi. Installment bulanannya tidak boleh daripada 2,100. Itu kapasiti pinjaman bulanan seorang individu yang dikenali sebagai DSR. Dalam situasi yang sama, dalam gaji 3,000 tadi, saya boleh bayar dalam 2,000 sebulan kan, 2,100 sebulan, pada mata bank benarkan buat pinjaman. Anggaran nilai rumah yang saya boleh beli adalah kali 200. Ini anggaran lah, ini formula mudah lah kalau kita nak tengok. Saya lepas sebulan 2,000, contohlah kan kita punya DSR kan. So saya boleh jawab kat situ, okey, dalam keadaan loan 30 tahun, kita boleh mula untuk survey rumah bernilai RM400,000. Itu langkah pertama dalam kita nak cari rumah yang kita nak beli. Okey, tak kisahlah dalam keadaan rumah pertama atau rumah kedua sebagainya. Dan especially kepada tuan-tuan puan yang nak beli rumah pertama ni. Okey. So capacity. Bila capacity kita dah tahu berapa nilai rumah yang sesuai kita nak beli. Yang kedua, soalan kedua, tips yang kedua yang saya boleh kongsi kat sini iaitu lokasi. Okey, lokasi dekat mana kita nak beli. Okey, ini semua berbalik kepada pilihan dan citarasa individu masing-masing. Kenapa memilih lokasi tersebut? Semua ada reason, sebab dan tujuan masing-masing. Dia tidak ada satu lokasi yang betul, yang salah, tidak. Dia berbalik kepada individual decision. Ada orang memilih lokasi ini kerana dekat dengan pejabat. Ada orang memilih lokasi B kerana dekat dengan rumah orang tuanya. Ada orang memilih lokasi C kerana apa? Dekat dengan tempat dia berehat dan sebagainya lah. So ini lokasi yang kedua. Yang ketiga adalah dia berbalik kepada kriteria pembelian masing-masing. Maksudnya apa? Beli rumah tu untuk apa? Soalannya iaitu sama ada untuk beli tu untuk duduk atau beli tu untuk investment. Dua kriteria ini ataupun dua sebab kriteria ini akan membezakan jenis rumah yang kita tengok. Kalau rumah yang kita duduk, sudah tentu kita akan pergi tu dalam keadaan yang penuh emosi sesuai dengan citarasa kita. Kan, maksud kita tengok tu dengan saiz dapur yang besar, ada tu yang nak bilik bawah besar, ada tu yang nak corner lot, ada tu yang nak menghadap masjid. Ini beli orang yang memang nak duduk. Tapi kalau beli untuk investment, cara tengoknya berbeza. Kita akan ambil kira berapa kadar sewaan semasa, kan, berapa nak kena bayar bank loan, so ada keuntung daripada situ, kemudian apa facilities disediakan. So okey, dengan itu tuan-tuan dan puan, perkongsian saya kali ini, tips saya ialah yang pertama tadi apa? Tengok kapasiti kita. Yang kedua, tengok lokasi kita. Dan yang ketiga adalah kriteria pembelian tersebut.